Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ja'alna minas salihin, amin ya rabbal alamin. Syukur kata Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan pada sesi yang lepas. Sekejap, mana saya beranas. Okey. Di mana kelas kita sebelum ini kita masih dalam bab qada al-hajah. Saya kira kita telah menghabisi perkara yang pertama itulah perkara yang haram, dilarang. Ada beberapa perkara. Kemudian perkara yang makruh. Saya ingat saya dah baca kot. Belum lagi makruh. Sikit. Kat mana? Baru masuk. Oh iya ke? Baik, bab qada al-hajah. Perkara pertama ialah perkara yang dilarang ataupun perkara yang haram lah. Ada beberapa perkara. Ada 6 sebenarnya, cuma saya tertinggal dah. Hari itu saya dah beritahu. Satu lagi di masjid, merujuk kepada hadis Anas bin Malik, dan mungkin ada lagi hadis-hadis yang lain, di mana Nabi larang Arabi kencing dalam masjid, dan Nabi suruh membasuh. Baik, kemudian kita masuk perkara yang makruh, berbeza dengan perkara yang haram. Kita belajar dalam usulul fiqh, al-ahkamut taklifiyah khamsatun. Itu amat maklum sekali, di mana hukum hakam taklif, yang ni yang bersabit dengan mukallaf. Apa yang kita buat dalam satu hari satu malam ni mesti tertakluk kepada salah satu daripada kelima-lima hukum berkenaan. Antaranya adalah haram, dan saya dah sebut apakah yang dimaksudkan oleh haram, apakah yang dimaksudkan dengan perkara yang haram. Manha anhu syari' nahyan jaziman. Apa-apa yang dilarang oleh syarak secara putus. Ataupun dalam setengah definisi para ulama, manha anhu syari' ala wajhil ilzam. Apa-apa yang disuruh oleh syarak secara ilzam, secara melazimi, maksud mesti ditinggalkan, tidak boleh tidak. Melainkan adalah hal-hal yang tidak dapat dielakkan, itu tak termasuklah. Bila sebut ilzam, mana mesti, tak boleh tidak. Berbeza dengan perkara yang satu lagi yang kita sebut sebagai makruh, juga perkara yang dilarang. Kedua-duanya adalah konteks an-nahyu, yakni larangan. Cuma bezanya makruh manaha anhu syari' ala ghairi wajhil ilzam. Perkara yang dilarang oleh syarak tapi secara tidak ilzam, tidak melaziminya. Ataupun manaha anhu syari' nahyan ghaira jazimin, nahyan ghaira jazimin, yang dilarang oleh syarak secara larangan yang tidak jazim, tidak putus. Keterangannya ialah bihaisu yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Sekira-kira diberi pahala ataupun diberi dibalaslah oleh Allah Taala dengan balasan yang baik jika kita meninggalkannya, dan jika kita melakukannya maka kita tidak diazab. Itu dia punya maksudlah kepada makruh. Maknanya tidak diharamkan, tidak berdosa lah, senang cerita. Tapi amat-amat digalakkan supaya kita meninggalkannya. Itu dua hukum taklif yang perlu kita tahu. Di samping ada lagi 3 yang lain. Itulah al-wajib ataupun al-fardu, perkara yang wajib, perkara yang fardu. Walaupun al-usuliyun, ulama-ulama usuli ada membezakan antara fardu dan wajib.
Tapi majoritinya menganggap ia adalah perkara yang sama. Wajib pun sama, fardu pun sama. Mana yang fardu kita boleh kata wajib, yang wajib kita boleh kata fardu. Mereka segelintir daripada mereka mengatakan fardu dan wajib ada beza sikit. Di mana fardu ni perkara yang wajib secara qat'i, mana wajib betul-betul wajib yang tidak ada khilaf padanya. Satu lagi dia panggil wajib. Wajib ni hak bawah sikit. Wajib dia perkara yang diperintahkan wajib, tapi dia tidak sampai tahap fardu. Maknanya dia diwajibkan tidaklah secara qat'i ataupun secara ijma'. Itu bezanya. Contoh sembahyang 5 waktu sehari semalam, as-salawatul khamsah. Jika kita kata itu sembahyang fardu, maka tak ada pertikaian. Tak ada siapa yang kata salah. Tapi kalau kita kata sembahyang 5 waktu adalah sembahyang yang wajib, majoriti kata okey, because fardu dengan wajib ni sama. Tapi segelintir kata tak boleh kata wajib. Sembahyang 5 waktu mesti kata fardu. Sebab wajib ni dia bawah sikit. Sembahyang waktu sabit secara ijma' dan menerusi nas-nas yang qat'i, Quran, hadis-hadis yang sahih hatta mutawatir. Jadi dia tidak ada pertikaian, mesti kata fardu. Adapun wajib dia bawah sikit. Sembahyang yang wajib umpamanya witir, dia kata wajib. Senang cerita, yang wajib di sisi mereka ialah yang sunat muakkad di sisi majoriti yang lain. Kita kata sunat witir ni sunat muakkad, dia kata tak, witir wajib. Begitu juga dengan sembahyang umpama sembahyang hari raya, dia bukan fardu tapi wajib. Apa maksud wajib? Kena buat juga. Kalau meninggalkan secara keuzuran, kalau tidak berdosa sekalipun, tapi dia ada kekurangan tertentu dari sudut keperluan syarak. Umpamanya orang yang tak melazimi sembahyang witir, dia tak boleh jadi saksi. Rudat syahadatuhu, dia tidak terima kesaksiannya. Macam itulah cerita dia, ya. Tapi kita belajar lebih lanjut dalam ilmu usulul fiqh. Satu ilmu yang perlu kita tahu. Tapi tidaklah semua orang kena belajar in spesifik. Pokoknya kita ada idea-idea tertentu, kan? Susah juga sikit-sikit usul fiqh. Tak boleh belajar hadis tak belajar usul fiqh, inilah masalahnya. Sikit-sikit belajar hadis tak belajar usul fiqh, inilah masalahnya. Kepala. Dia ingat semua benda nak kena belajar usul fiqh kot. Orang awam belajar usul fiqh, the basic idea about usul fiqh okey lah, tapi nak belajar lebih-lebih macam mana, kan? Kita akui lah ilmu tu ilmu yang penting. Dan semua orang belajar. Kita belajar peringkat ijazah pun kita ambil usulul fiqh, ambil takhasus mana-mana pun under pengajian Islam, Islamic Studies, ada subjek wajib usulul fiqh, at least usul fiqh 1 mesti ambil, ataupun introduction to usulul fiqh mesti ambil. Tapi kalau kita tak belajar universiti sekalipun, di sekolah agama kita dah belajar. Tingkatan 1 belajar, tingkatan 2 belajar. Every year di sekolah menengah agama memang ada subjek usulul fiqh, tak pernah miss. Pergi universiti kita belajar lagi. Tapi tak banyak lah kalau ambil takhasus yang bukan usulul fiqh. Dia ambil hadis umpamanya, dia ambil sirah umpamanya, atau dia ambil fiqh usulul fiqh. Fiqh usul fiqh memang dia belajar in spesifik lah, ada subjek yang banyak. Tapi kalau dia ambil takhasus yang lain, dia ambil mesti ada subjek yang bukan core courses lah, subjek-subjek sokongan dipanggil. Sebab kita ada dua, satu subjek yang core courses, mana subjek yang betul-betul induk kepada bidang kita, satu lagi subjek sokongan yang mesti ambil. Siapa-siapa yang belajar mana-mana subjek ni dalam Islamic Study, dia bisa ambil usulul fiqh. Pasal mesti ada idea tentang usulul fiqh, dan begitu juga dengan subjek-subjek yang lain, ya. Jadi kita akuilah dia satu ilmu yang penting, tapi tak adalah semua benda dikaitkan dengan usulul fiqh. Siapa kalau tak boleh nak belajar hadis, kena belajar usulul fiqh dulu, kan? Kepala kita, kan? Kena jadi dulu alim usul fiqh dulu, baru nak cakap pasal hukum. Baru kita apa? Adalah setengah orang dia mentang-mentang dia bidang usulul fiqh, jadi dia nak tegaskan. Tak mesti belajar usulul fiqh. Hadis saja tak boleh. Memang kita akui, kan? Baik. Dia ustaz cerita pasal siapa ni? Tak kisah siapa-siapa pun. Orangnya tu tak penting, kan? Yang penting sikapnya tu. Kan? Baik. Orang duk panggil kita pula. Hasan duk panggil, kan? Kita malah nak jawab, kan? Yang tulis tu pun orang dah berusia. Kita hormatlah dia. Tulis duk bergaduh tak ada guna juga. Dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Kalau kita rasa
Ada perkara yang perlu kita berbetul, kita berbetulkan setakat kita mampu, itu sajalah. Baik. Buang masa kat situ. Selit bab lain je buang masa. Seminit dua pun bernilai. Sekarang bukan boleh duduk lama-lama kan. Baik. Perkara makruh ialah perkara yang dilarang tapi dia tidaklah sampai tahap haram ya. Tapi amat-amat digalakkan untuk kita meninggalkannya. Baik, pertama makruh berkata-kata atau bercakap ketika qada al-hajah. Di atas hadis Nabi SAW yang diriwayatkan antaranya dalam Sunan Abi Dawud daripada Abi Hurairah. Nabi kata la macam mana hadis tu? Saya tak ingat hadis tu. Lupa. Nabi kata la yatanaja rajulan ala ghaitihima. Jangan seseorang itu berbisik-bisik atau berkata-kata ketika dia berak atau kencing sekali ya. Yakshifan an auratihima, dan keadaan dia tidak menutupi auratnya, maksudnya masing-masing melihat aurat masing-masing. Dari qada hajat sekali. Mu tengok aku tengok mu. Lepas tu duk bercakap pula. Innallaha yamqutu ala zalim. Allah Taala tidak suka yang demikian itu. Walaupun hadis ini lebih merujuk kepada dilarang kita melihat aurat sesama kita dalam hak ehwal qada al-hajah. Tapi dek kerana ada disebut la yatanaja rajulan, berkata-kata. Jadi dia termasuk dalam hal yang sama. Bahkan sepakatilah setahu saya oleh para ulama, berkata-kata ketika qada al-hajah adalah makruh. Dan telah diwartakan dalam mana-mana mazhab dan juga aliran lah. Sebab itu kalau kita duduk dalam tandas tengah kencing, tengah berak, member panggil. Kalau perlu jawab boleh. Kat dalam tu, dah cukup. Jangan duduk sembang pula kan. Kan member kita biasalah, dia cari kita ke apa gitu gini, kita duduk dalam tandas, boleh jawab, tapi jangan bersembang. Boleh bagi tahu. Aku dalam tandas ni woi. Tak mahu ke? Tapi tak boleh menyembang. Tapi untuk kita menjawab hal-hal yang perlu kita jawab, saya kira tidak makruh dan tidak ada masalah, haruslah. Tapi untuk kita nak cakap tak ada hajat dan keperluan, itu dilarang sama sekali. Tapi tidaklah sampai haram, tapi makruh. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim mengatakan bahawa wa yukrah ala qada'il hajah ayatakallam bi kulli anwa' al-kalam. Dan dilarang ke atas orang yang sedang qada hajat untuk dia berkata-kata dengan apa-apa jenis kata-kata. Mana tak boleh, dimakruhkan, tapi tidaklah haram. Baca surat khabar, baca lati okeylah. Kan, as long as kita tidak berkata-kata. Tapi tak perlu pun. Kan, baca surat khabar kat luar lah. Dalam tu main game apa semua kan. Tidaklah haram. Tapi tak perlulah kita buat hal-hal yang lain selain kita qada hajat semata-mata. Qada hajat cepat-cepat keluar. Bahkan lama duduk ketika qada al-hajat adalah dimakruhkan oleh majoriti para ulama. Duduk lama pun makruh. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa duduk lama ketika qada al-hajat boleh menyebabkan buasir. Wallahu ta'ala alam, saya tak pasti ada bukti saintifik sama ataupun tidak. Tapi ada dimakruhkan oleh para fuqaha. Walaupun saya tak pasti akan dalil mereka, saya tak pastilah. Tapi ada dinyatakan dalam buku fiqh mazhab Syafi'i antaranya, bila kita baca sebagian fuqaha memakruhkan lama qada al-hajah kerana menyebabkan bawasir, menyebabkan buasir. Adalah kita baca sedemikian. Tapi saya tak pastilah dalil dia tu. Tapi dimakruhkanlah duduk lama-lama. Karena kita qada hajat selesai kita keluar. Bukan bagus pun duduk dalam tu lama-lama kan. Tapi ada setengah tempat tu tandas dia lagi best daripada di luar. Seronok pula tandas dia kan. Di hotel lah especially tandas dia cantik ya. Kalau di Jepun umpamanya, dulu kita selalu tengok Khawatir Syah yang di hostkan oleh Syekh As-Sughairi, tapi dah lama tak ada. Saya dulu selalu tengok, dulu-dululah. Kan. Biasa saya tengok siaran ulangan lah, tengah malam dia ulang balik. Learn ni pun banyak siaran-siaran ulangan. Kadang-kadang bila kita tak boleh tidur, kita buka TV pukul 12, pukul 1, pukul 2. Masa tu lah kita nak tengok siaran-siaran ulangan. Terutama di TV Al-Hijrah nak tengok. Bila kadang-kadang dia buat siaran tu bila? Waktu ni lah 7.30. Peringkat awal dulu saya ingat siri-siri terawal lah Khawatir Syah.
Dia buat pukul 7.30 malam. Jadi bila masa kita nak tengok kan? Kalau kita tak keluar, tak pergi masjid, suruh duduk rumah pun, waktu tu takkan nak menghadap TV pun. Jadi tengok siaran ulangan malam-malam. Sekarang pun masih banyak siaran-siaran ulangan yang lama. Tabayyun umpamanya, malam-malam dia masih siaran. Saya selalu tengok malam-malam. Sampai pukul 2 pagi, 3 pagi ya. Tabayyun. Malam-malam siaran agama dia. Lagi satu kita tengok waktu tu masuk ulang kepala otak sikit. Kan? Tak ada gangguan. Jadi makruh lah ya. Jadi jangan sembang ketika kita qada al-hajah. Walaupun tidak haram tapi amat tidak beradab. Yang kedua makruh di laluan angin. Juga sama, dipanggil mahabbur rih. Yukrahul baulu fi mahabbir rih. Dalam buku-buku fiqh dinyatakan makruh kita qada hajat di laluan angin. Kenapa tidak haram ustaz? Tak seperti kita buang di kepala-kepala sungai ataupun di tempat orang ambil punca-punca air ataupun di bawah teduhan yang orang berteduh di bawahnya. Haram, tapi kenapa ini makruh? Sebab angin kadang-kadang kita tidak boleh menguasainya. Kadang-kadang kalau kita tahu ini laluan angin dia pergi ke sana, kita elakkan. Tapi tidak haram kerana angin ni kita tak boleh menguasainya, salah satu. Yang kedua kerana angin ni dia berubah. Dia pun tak nampak, betul tak? Jadi dia tidaklah diharamkan, makruh. Tapi sebaik-baiknya elakkan kalau kita tahu laluan angin berkenaan pergi ke arah yang ada orang. Mungkin tak berlaku lah konteks kita ni. Ini konteks-konteks bila kita qada hajat di al-fadha, di as-sahra, di tempat-tempat yang terbuka lah. Kemudian makruh berzikir atau membawa mushaf dan apa sahaja yang ada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dimakruhkan, tapi tidak diharamkan oleh para fuqaha majoritinya. Kerana Nabi SAW antaranya dalam Sunan Abi Dawud daripada Anas bin Malik, kata beliau, kana Nabi idza dakhala al-khala' wada'a khatimah. Nabi SAW bila masuk tandas dia meletakkan cincinnya, yakni di luar. Nabi tak bawa masuk. Pasal apa? Pasal cincin Nabi ada tertulis Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah. Dia tulis Muhammad Rasulullah macam yang kita tengok kat cincin tu lah, Muhammad ke atas Rasul, ke atas Allah. Tak semestinya macam tu. Sebenarnya tidak diketahui macam mana tulisan Muhammad Rasulullah pada cincin Nabi. Tidak diriwayatkan. Walaupun benda tu maklum. Nabi bila pergi ke Madinah, dia jadi pembesar. Dan sejak apabila dia mula menghantar surat ke negara-negara Islam, negara-negara luar, especially yang non-Muslim, dia hantar ke Hercules, Herakl Azimir Rum dan beberapa yang lain. Mereka ni tak terima surat melainkan jika ada cop mohor daripada negara-negara tertentu. Nabi pun buatlah cincin. Di cincin tu ada Muhammad Rasulullah untuk dicop. Nampak? Jadi sejuk Syekh, tutup kipas tu Syekh. Tak ada orang pun. Dia kuat sangat. Memang ada ditulis lah Muhammad Rasulullah. Sepakat ulama memang ditulis kerana ada dalam Sahih Bukhari daripada Anas, kana lin nabi khatimun naqashahu Muhammad Rasulullah atau kama qala. Saya ingat matan dia macam tu. Kata Anas bin Malik, Nabi ada sebetul cincin yang ditulis padanya Muhammad Rasulullah. Tapi kata para ulama kita, mengikut pembacaan saya, tidak diketahui bagaimana tulisan itu, tulisan berkenaan. Tak semestinya Muhammad kat bawah, Rasulullah kat atas. Boleh jadi lurus, boleh jadi macam-macam, kita tak tahu. Dan tidak ada riwayat berkaitan dengannya kerana tidak ada keperluan syarak. Tak ada pun. Orang ni buat bisnes pula, buat cincin, dia tulis Muhammad Rasulullah. Untuk kegunaan apa kita pun tak tahu. Akhirnya yang jual tu kaya raya, kita pun pakai dengan harapan bolehlah syafaat ke, boleh buat lari perniagaan ke, jadi kebal ke, saya tak tahu lah. Maka benda tu tak ada apa-apa sama sekali. Tak perlu tulis Muhammad Rasulullah. Nak buat apa? Kan? Ingat Nabi. Kita tengok cincin tu, ingat Nabi ke macam mana? Lagi susah nak masuk tandas, nak buka kan? Tak payahlah. Tapi ada dijual cincin berkenaan. Jadi tak tahu dia tulis macam mana. Tapi ada cincin. Dan bila Nabi masuk tandas, Nabi meletakkannya di luar. Walaupun hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Mana dhaif? Dhaif ni makna lemah. Dhaif dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita panggil lemah. Walaupun ada juga setengah orang tu dia larang. Hadis dhaif jangan kata hadis lemah. Apa tak boleh kata? Dhaif tu kan masuk lemah.
Boleh je kan. Ha. Ha? Saya boleh jadi translator pasal saya ada kelulusan translator. Dan saya melihat tidak ada masalah sama sekali untuk kita translate dhaif tu lemah. Walaupun saya pun tak guna. Bila hadis tu dhaif, saya akan kata dhaif, saya tak guna lemah pun. Kan? Kerana ia satu peristilahan, tapi tidaklah menjadi kesalahan jika ia diterjemahkan kerana dhaif dalam bahasa Arab, Melayu maksud lemah. Tapi dek kerana Melayu pun dhaif pun dah jadi dhaif Melayu. Perkataan dhaif asalnya Arab, tapi telah menjadi perkataan pinjaman di mana kita pun bila sebut dhaif maksudnya lemah juga. Jadi kita boleh kata hadis dhaif dan kita boleh kata hadis lemah, tidak ada masalah sama sekali. Ada juga orang marah dia kata tak boleh kata hadis dhaif tu hadis lemah. Kerana dhaif ni adalah satu peristilahan dalam ilmu hadis. Saya ingat itu pendapat peribadi beliau sahaja, tapi dari sudut translation saya ingat tak ada masalah sama sekali. Jadi hadis tu lemah sebenarnya, dia hadis yang dhaif. Tapi digunakan pakai oleh para fuqaha untuk nak menyatakan bahawa apa-apa yang ada nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak tertentu kepada ayat Quran semata-mata. Apa-apa sahaja yang ada nama Allah dilarang untuk kita bawa masuklah. Termasuk lafaz-lafaz zikir pun sama. Walaupun dia bukan ayat Quran, tapi zikir dia daripada ayat Quran juga. Especially zikir-zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau zikir-zikir lain yang bersifat doa yang of course lah dia ada Allahumma, maka juga dilarang ataupun dimakruhkan. Tidaklah haram, tapi dimakruhkan. Dan dalil yang banyak digunakan pakai oleh para fuqaha selain daripada hadis tadi, ada fuqaha dia tak guna hadis itu kerana hadis itu lemah, tapi dia banyak memetik daripada surah Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah salah satu daripada takwa di dalam hati manusia. Mengagungkan kalam Allah, apa-apa yang bersabit dengan nama Allah adalah syiar Islam. Jadi dengan menggunakan ayat berkenaan dihukumkan makruh oleh para ulama. Of course lah kalau kita nak bawa masuk Quran, taklah di luar. Melainkan jika tidak ada jalan lain, boleh bawa masuk, tapi hendaklah kita ibtonkan dia, makna sembunyikan. Jadi kita masuk dalam poket, kita masuk dalam beg, ataupun kalau di tapak tangan sekalipun kita genggam. Kerana ada juga riwayat Nabi SAW bila masuk ke dalam tandas dengan membawa cincinnya, Nabi akan mengusirkan kepala cincinnya yang disebut sebagai al-fas ke bahagian dalaman. Nabi pusing belah dalam. Handset tak apa. Pasal handset dia maya. Sama, konsepnya sama lah. Dulu tak ada handphone, dulu orang kaset kan. Bila kaset pasang keluar lagu kan. Jadi dah timbul fatwa dulu pun boleh tak bawa masuk kaset-kaset Al-Quran ke dalam tandas. Saya kira fatwa yang dulu mengatakan boleh kerana kaset tu dia bukan Quran. Maksudnya dia tali saja. Kalau kita buka pecah-pecahkan, dia tak ada Quran dalam tu. Tapi bila kita pasang dia ada Quran. Sementara kalau handphone ni dia hanya software saja. Bila kita buka dia ada, bila kita matikan dia tak ada. Kalau dipecah-pecahkan handphone tu, Quran tak ada bukan dalam tu. Tapi tak boleh buka. Buka masuk tandas tak boleh. Dia tertaluk kepada larangan berkenaan. Tapi kalau kita tutup, tak ada masalah. Quran tu ada bila kita buka saja. Bila kita tak buka dia tak ada. Sama macam pita-pita atau tali kaset yang dahulu. Jadi boleh, handphone boleh masuk of course. Cuma kalau buka tu makruh, tapi tidaklah diharamkan. Di sisi majoriti walaupun ada segelintir mengharamkan. Kenapa? Baca bismillah. Sama juga membawa masuk apa-apa yang ada nama Allah, sama ada ayat Quran, sama ada zikir, ataupun hadis-hadis Nabi yang ada nama Allah, atau apa-apa yang ada kepentingan dari sudut itu, bukan hanya masuk tulisan, malah bacaan juga tak boleh. Hatta kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim, wa yukrah lil qa'in ala qada'il hajah an yazkurullah bi syai'in minal askar fala yusabbih wala yuhallil wala fala yusabbih wala yuhammid wala yuhallil wala yahmadullaha idza atasa wala yushammital atis wala
wala yaqulu ma yaquluhul muazzin. Dia kata tidaklah boleh ataupun dimakruhkan, wa yukrah, dimakruhkan ke atas orang yang sedang qada hajat untuk dia berzikir kepada Allah dengan apa-apa zikir sekalipun. Maka dia tidak boleh bertasbih, dia tidak boleh bertahmid, mana dia tak boleh kata subhanallah atau zikir-zikir seumpamanya. Dia tak boleh bertahmid, tak boleh kata alhamdulillah atau zikir-zikir seumpamanya. Dia tak boleh berkata alhamdulillah jika dia bersin. Dia tak boleh juga tashmitul atis, mana berkata yarhamukallah bila orang di luar tandas bersin. Dan dia tidak boleh berkata-kata seumpama berkata-katanya muazzin, yakni dia tak boleh jawab azan. Hatta dalam tu juga dia kata wala yarudus salam, jangan dia jawab salam. Kerana Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar dan Sunan Abi Dawud, seorang lelaki lalu Nabi tengah kencing, dia bagi salam, Nabi tak jawab. Marra rajulun bin Nabi wa huwa yabul fasallama alaihi wa lam yarud. Seorang lelaki lalu, kata Ibnu Umar, Nabi tengah kencing, dia bagi salam, Nabi tidak jawab. Dan ada riwayat lain Nabi berwuduk dulu after that and then baru Nabi jawab. Dan Nabi berkata kepadanya, idza ra'aitani ala misli hadhil halah la tusallim alayya fa idza fa'alta lam arud alayk. Bila kamu tengok aku macam ni, kamu janganlah bagi salam. Jika kamu bagi salam, aku tidak jawab. Dan ada riwayat lain Nabi kata, inni karihtu an azkurullah ila ala turin, aku tidak suka berzikir kepada Allah melainkan ketika aku dalam keadaan suci. Nanti nak jawab waktu takbir. Jadi berzikir pun sama dalam konteks yang sama, mana dimakruhkan. Jadi sebab itu timbul istilah ulama yang disebut sebagai tadaruk. Tadaruk ni ialah kita qada zikir. Macam kita duduk dalam tanda, orang bagi salam, jangan jawab, after kita keluar baru kita jawab. Kita duduk dalam tanda, orang azan, jangan jawab, after kita keluar tanda baru kita jawab. Kan? Kalau kita jawab ala hati ustaz, jawab ala hati tak perlu sama sekali. Tapi kalau nak jawab, tidaklah saya kata haram atau makruh atau seumpamanya, kerana saya tak tahu apa jawapan para ulama, sebab saya tak jumpa dalam bab-bab istitabah ni, istinja ni kata jawab dengan hati. Cuma yang ulama kita wartakan bila keluar kita qada. Kalau kita boleh jawab dengan hati, tak perlulah ulama buat mari peristilahan tadaruk berkenaan. Kan? Ulama akan kata jawablah dengan hati kamu. Tapi dok. Pasal Nabi SAW bila orang bagi salam dia tak jawab, after that baru dia tadaruk. Tak ada jawab, kata Nabi jawab dengan hati pun. Zikir ni mesti dengan mulut. Dihayati dengan hati. Itu yang lebih baik dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Nampak? Jadi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada dua sisi. Pertama dia ayat Quran. Kerana di sisi majoriti dia adalah ayat Quran. Kalau tidak ayat Quran dalam surah Al-Fatihah sekalipun, dia ayat Quran dalam surah An-Naml. Kan? Innahu bismillah wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat yang ditulis oleh Sulaiman kepada Ratu Balqis. Dia tulis bismillahirrahmanirrahim. Surat yang ditulis oleh Sulaiman kan. Jadi bismillah dalam surah An-Naml, dia memang bismillahirrahmanirrahim, ada ayat Quran. Adapun bismillah yang lain adalah zikir kepada Allah. Cuma pada Al-Fatihah itu di sisi majoriti adalah ayat Quran. Jadi sama juga, tak boleh bismillah membawa tulisannya, sama juga membacanya. Bila kita wuduk disunahkan kita baca bismillah, memang majoriti mensunahkan, dan yang standard dalam mazhab Hambali mewajibkan. Sebab itu kalau boleh kita baca, jangan tinggalkan. Bila nak berwuduk, kita bacalah bismillah. Tu bismillah dalam tandas tu. Tandas ni pun kita nak kena faham juga. Bukan semua tandas yang kita faham tandas itu tandas. Yang betul-betul tandas ialah tempat kita kencing, tempat kita berak, mangkuk kita tu, itulah tandas. Yang mana yang tidak aman daripada najis, itulah tandas. Apa? Kalau tempat tandas kita tu luas, kadang-kadang sekali dengan tempat mandi, kan? Dia luas, kat ujung tu tempat berak, depan ni tempat mandi, tapi dalam kompartmen yang sama, mana dalam bilik yang sama. Yang kata tandas tu tempat kita berak tu. Yang kita mandi ni bukan tandas, itu tempat kita mandi, yang disebut sebagai mustaham. Itu disebut sebagai al-khala'. Tempat kita berak tu lah. Ini jauh dah daripada situ. Jadi tidak makruh sama sekali untuk kita ambil wuduk di tempat kita mandi dan kita membaca bismillah. Dimakruhkan kita baca bismillah tu di tempat kita berak, tempat kita kencing, yang disebut sebagai para ulama yang tidak aman daripada najis. Laisa fihi amanu minan najasah. Mana yang tidak aman daripada najis. Kalau macam tu, tengoklah tanda-tanda
setengah tempat kan, macam di hotel atau seumpamanya, luas kan, berak kat situ tempat kencing, luas kan, yang tandas kat itu. Habis tu kalau dia bilik sebesar ini, tandas kat ujung, tandas belaka lah ni. Tempat yang tidak aman daripada najis, yang kita duduk berak kat situ, duduk kencing kat situ, itulah dianggap sebagai tandas. Boleh jadi biliknya hanya limited kepada tempat itu, boleh jadi dia luas. Ada section-section yang lain. Dan Saleh Al-Munajjid, Syekh Saleh Al-Munajjid dalam fatwanya tidak memakruhkan untuk berwuduk walaupun di tempat itu ada tandas tapi dia luas. Yang mana tidaklah kita ditakuti terkena najis atau seumpamanya. Mana aman daripada najis, tak ada masalah. Kalau tandas tu besar, especially biasanya setengah-setengah tempat, macam rumah-rumah lah, apartment atau seumpamanya, dia buat sekali. Kat sini tempat berak, depan tempat mandi, the same compartment dalam satu kawasan kan. Maka kita berak-beraklah di situ. Dan bila kita mandi, kita boleh ambil wuduk di situ, tidak ada masalah sama sekali, as long as dia aman daripada najis. Nampak? Boleh tak? Samalah kalau kita tandas ni di bahagian dalam, di luar ni ada siki-siki atau seumpamanya, boleh ambil wuduk, tidak ada masalah. Kerana orang tak kencing di situ. Orang kencing kat dalam. Saya ada jugalah. Saya masa tu dekat bila kita ambil wuduk di singki tandas tu, ada orang tegur. Bang, dekat surau ada tempat ambil wuduk. Kita dah lepas kencing, kita duduk basuh tangan kat singki, alah-alah basuh tangan, basuh muka sekali, orang yang keluar dia tegur kita. Kan? Saya ingat dulu dekat Carrefour. Kalau tak Carrefour Wangsa Maju, Giant Kota Damansara, ada orang tegur saya lah, muda sikit pada saya. Bang, ambil wuduk sana bang, kat surau ada wuduk, dia kata. Ada tempat wuduk. Saya tahu ke saya tak tahu, tapi saya diam je kan. Saya tahu sana ada tempat wuduk, tapi alang-alang saya dah basuh tangan, saya nak ambil wuduk tu kat sini. Kan? Kencing kat situ ada kan, kencing kat dalam. Situ tak ada najis. Jadi dia tidak makruh sama sekali. Tapi pandangan orang lah, persepsi tu macam tak bagus. Jadi elaklah ambil lah wuduk di tempat wuduk. Kan? Nak tanya apa tadi bang? Dia dah lupa nak tanya apa. Itu kalau tak ada dulu tu, tak ada sekarang kan kita flash dah. Masih dianggap sebagai tempat membuang najis walaupun dah tak ada, dah bersih. Kalau masih dimakruhkan di situ. Mana walaupun kita dah kencing, kita dah berak, kita flush, najis dah tak ada, terus ambil wuduk kat situ. Saya kira masih dimakruhkan kerana itu adalah tempat. Walaupun najis dah tak ada, tempat membuang najis, maka dia dimakruhkan. Tertaluk kepada konteks yang sama. Tapi kalau di lain, jauh sikit pada tempat itu, walaupun on the same room, in the same compartment, maka tidak ada masalah. Of course lah kalau tempat tu luas, lagi tak ada masalah. Nampak? Baik. Banyak orang salah faham. Bila ada tempat qada hajat dengan tempat mandi sekali, dia kata tak boleh baca bismillah ketika mandi, ambil wuduk di tempat mandi berkenaan. Sedangkan mandi di sebelah sini, wuduk di sebelah tempat berak di sebelah sana. Insya-Allah taala tidak ada masalah. Habis tu nak ambil wuduk kat mana? Dah mandi kat situ kan. Baik. Lagi makruh berzikir atau membawa mushaf dan apa saja. Samalah tuan-tuan. Tuan-tuan set handphone macam-macam. Ada set azan. Siapa tak tahu kenapa handphone nak kena set waktu semayang. Kadang-kadang tak perlu sama sekali. Sebab kadang-kadang waktu yang kita set solat tu, waktu itu kita duduk di dalam tandas atau seumpamanya. Dia nak buang air besar, seluar dia buka, gantung kat pintu, dia dah berak kat situ. Kan? Dah bunyi dah tu. Allahu Akbar, baru cakap. Pernah tak berlaku bunyi tu abang duduk dalam tandas? Tak pernah. Tak masuk handphone. Kena curi nanti. Tak apalah kan. Bila kita set macam tu, kadang-kadang kita duduk dalam tandas. Bunyi. Susah. Tengah duduk berak nak cari mana handphone. Nak duduk gantung kat pintu pula dengan seluar. Macam mana nak buat? Dia biarkan atau seumpamanya. Sementara dalam fatwa Saudi, antara sebab dia melarang, walaupun dia tak kata haram, tapi amat-amat memakruhkan. Kerana bila bunyi zikir atau ayat Quran atau azan, belum dia habis kita dah matikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, kita matikan separuh.
Macam mana tu? Tak bagus lah kan? Satu, kerana boleh jadi dia berbunyi di tempat-tempat yang tidak bagus. Tandas atau seumpama. Yang kedua, bila dia bunyi belum habis, confirm kita nak matikan dia. Macam tadi. Abang matikan tadi, dia dah habis bunyi ke belum? Dah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, stop dah. Jadi amat-amat tidak baguslah untuk kita cut zikir sebelum habis. Jadi amat tak bagus. Sebab tu saya tak pernah set lah handphone saya. Tak pernah sama sekali. Tak perlu pun. Samalah tu juga tuan-tuan set selawat, tasbih kan. Kau nak bagi Islamik handphone kita ke tak tahulah. Kan ni macam-macam Islam kan. Betul tak? Makanan Islam, perubatan Islam, semua nak tahu Islam. Ekonomi Islam. Handphone pun ada Islam, handphone Islam. Dia tak ada handphone kafir, handphone Islam, tak ada. Tak ada perubatan Islam, perubatan kafir, tak ada. Tak ada makanan Islam, makanan kafir, tak ada. Tapi ada makanan yang dibenarkan oleh Islam, makanan yang tidak dibenarkan. Tak ada ekonomi Islam, ekonomi kafir, tak ada. Yang ada ialah cara berekonomi dalam Islam ada, ekonomi dalam Islam ada, makanan dalam Islam ada, perubatan dalam Islam ada. Tapi perubatan Islam tak ada. Kalau ada perubatan Islam, ada perubatan Islam, ada perubatan kafir lah. Tak ada. Yang ada ialah perubatan dalam Islam. Medication in Islam, itu ada. Tapi tak ada Islamic medication. Betul tak? Handphone pun sama. Tak ada handphone Islam, tak ada handphone kafir. Kan? Nampak? Akhirnya, dimanipulasi. Buat makanan. Madu pun orang nak baca Quran sekarang ni. Dia himpun budak tapi ramai-ramai. Baca 30 juzuk kat madu. Tak tahulah apa kerja dia buat. Kan? Madu pun dibuat macam tu. Tentang Allah Ta'ala sebut ayat pasal madu tu bagus. Madu ni bagus. Alaikum bisyifa'ain. Saya Muslim, Nabi kata adalah kamu, saya Muslim kan? Nabi kata adalah kamu bersifat dengan dua benda, Al-Quran wa asal, Quran dan juga madu. Madu ni memang secara syar'inya ada hubung kait dengan kesihatan, secara saintifiknya pun ada hubung kait dengan kesihatan. Tapi tak cukup dengan itu. Dia kena baca ayat Quran 30 juzuk baca. Kesian budak tapi kena bully. Bagi saya kena bully lah tu. Apa faedah apa kita pun tak tahu kan. Baik. Banyak hari ni benda-benda seumpama itu dimanipulasi. Sedangkan tidak ada kena-mengena sama sekali. Tak ada kena-mengena. Siapa payah juga dia berkata yang dia buat tu, gengnya ustaz-ustaz juga tu. Tahfiz dah tentulah ustaz. Nak hantar tahfiz pun tengoklah tahfiz ajar benda yang bagus. Tengok kurikulum dia macam mana. Tapi tahfiz peribadi ni pun nak tengok juga ada manipulasi di situ. Tapi kalau pengajian dia bagus, kurikulum dia bagus, especially yang berdaftar lah. Dan tak ada buat benda merepek-repek macam tu. Okey lah. Baik. InsyaAllah 8.20, 8.19 insyaAllah. Tadi nama Allah saya ingat kita tak ni sangat kot. Kemudian makruh beristinja dengan tangan kanan. Itu saya rasa saya dah sebut sebab saya dah pernah hurai tu, istinja dengan tangan kanan tu. Makruh di sisi sepakat para ulama makruh istinja dengan tangan kanan. Cuma yang mereka tak sepakat ialah bila kita mubasyaratun najasah, bila kita membasuh atau beristinja dengan terus menggunakan tangan yang mana tangan kita terkena najis. Mana kata bila kita basuh berak dengan air, of course lah tangan kita kena najis. Saya kira diharamkan oleh sebahagian para ulama. Dah ada disebut dalam sebahagian buku, antaranya siapa tu, Syekh Malik dalam bukunya Sahih Sunnah, dia kata ijma', dia menukilkan kalam para ulama. Saya lupa siapa, saya ingat Ibnu Abdul Bar, di mana kalau kita beristinja dengan air yang mana kita menyentuh najis, yang itu haram secara ijma' katanya dengan tangan kanan.
Yang makruh ialah bila kita menggunakan selain air yang kita tidak mubasyaratun najasah. Mana kita tak sentuh najis. Seumpama beristinja dengan batu, beristinja dengan kayu, beristinja dengan perkara lain yang menghilangkan najis. Sebab istinja kan kita sebut pada awal, boleh istinja dengan air, boleh istinja dengan batu atau apa-apa sahaja yang seumpama dengannya. As long as dia kering, as long as dia bersih, as long as dia boleh menghilangkan najis, as long as dia kering, dan as long as dia bukanlah perkara yang dilarang secara spesifik seperti najis-najis haiwan, seperti tulang-tulang haiwan kerana dia adalah makanan para jin. Ataupun makanan kita kerana dia ada benda yang dihormati. Lain pada tu boleh. Hatta Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam Mukhtasar Al-Muzani mengatakan wa yajuzul istinja bima yaqumu maqamal hajar. Boleh beristinja dengan apa sahaja. Wa yajuzul istinja bima yaqumu maqamal ma. Boleh beristinja dengan apa sahaja yang seumpama air. Awil hajar ataupun batu. As long as dia boleh menyucikan najis. Sementara memang ada hadis lah walaupun dia dhaif. Dhaif lagi. Dalam Sunan Ad-Darqutni daripada Ibnu Abbas di mana Nabi mengatakan idza istanja ahadukum falyastanji bisalasati ahjar au salasati awad au bisalasati hasayatin min turab. Nabi kata bila kamu istinjalah dengan 3 biji batu, 3 ranting kayu ataupun 3 biji pasir yang besar. Tapi hadis itu dhaif lah. Tapi di atas qiyas dan juga kita kata nazari, mana ada sudut tidaklah ada nas, sebab nas hanya menyebut air dan batu saja. Adapun selain daripada batu tidak ada nas, tapi di atas dasar qiyas, dikiaskan di atas air dan batu. Qiyas apa? Qiyas di atas menyucikan. Maka boleh apa saja as long as dia menyucikan, yang disebut sebagai para ulama oleh izalatun najah, muzilun lin najasah, mana dia boleh menghilangkan najis. Sebab itu yang standard dalam mazhab Az-Zahiri, dia tak boleh selain air dan batu. Az-Zahiri kan dia hanya depend on text, dia hanya bergantung kepada nas. Kalau nas tak ada, dia tak terima. Sebab itu dia menolak istinja selain daripada air dan batu. Pasal tidak ada hadis, dan dia tidak menggunakan qiyas dalam banyak hal. Hatta dalam bukan hanya hak ehwal ibadah, dia guna qiyas. Dalam hak ehwal istinja pun dia tak guna qiyas. Tak boleh qiyas dia kata. Air dengan batu je. Lain pada itu tak boleh. Tapi majoriti para ulama semua mazhab membenarkan as long as dia menghilangkan najis. Dia letak apa syarat lah. Pertama, dia muzilun lin najasah. Itu nombor 1, dia menghilangkan najis. Yang kedua, dia jamid, dia mesti keras. Tak boleh lembik, tak boleh. Dia mesti benda yang seketul, mana macam tu. Dan dia mesti tahir, dia mesti suci. Kerana saya pernah baca dulu hadis Ibnu Mas'ud, dia bawa kepada Nabi 2 benda. 1, 2 biji batu, satu lagi dia bawa rauthah, najis haiwan. Jadi Nabi ambil 2 batu, Nabi tak ambil najis haiwan berkenaan. Dan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, rauthatu himar, najis himar. Tahi-tahi yang kering ni, dia dah tak busuk, tak bau, tak apa kan. Jadi dia ambil juga bagi kat Nabi, kot Nabi nak guna. Nabi tak benarkan. Nabi kata innahu riksun, dia adalah najis. Awak. Baik. Dan hadis itu dijadikan hujah oleh para ulama yang mengatakan bahawa najis haiwan adalah najis. Sama ada yang halal dimakan atau tidak halal dimakan. Itulah dalilnya. Adapun segelintir ulama kata najis haiwan yang halal dimakan tidak najis. Itulah yang standard dalam mazhab Hanbali. Kalau tak standard sekalipun, memang disokong oleh sebahagian besar ulama Hanbali. Kerana dalam hadis Ibnu Huzaimah disebut rausatu himar, najis himar. Jadi kata himar ni tak halal dimakan. Jadi najis haiwan yang tak halal dimakan sahaja yang najis. Najis haiwan yang halal dimakan dia tidak najis. Tapi tak mana kita boleh makan. Tak boleh makan. Benda tak najis. Walaupun tak najis tak boleh lah makan. Cuma dari sudut hukum hakam kenajisan tidak tertakluk. Mana dia kata tidak najis. Dan saya pernah cerita yang ditulis oleh Syekh Al-Ba'lawi dalam bukunya tentang Al-Imam At-Tabari, walaupun dia ulama besar mazhab Syafi'i, pernah dia nak semayang, tahi burung kena kat baju dia, burung berak atas baju dia. Dia tak pergi basuh, dia tu angkat takbir semayang.
Bila dah habis semayang, member dia tanya pasal apa aku tak pergi basuh najis ni, kita mazhab Syafi'i. Dia kata ana Hanbaliyul mazhab, aku bermazhab Hanbali. Dia tak nak tinggalkan takbiratul ihram bersama imam dan dia tak basuh najis burung berkenaan. Isu khilaf kan. Bukan sepakat, bukan ijma' kata najis burung ni najis. Dia kata khilaf. Jadi dalam hal ini dan ketika waktu ini aku ambil mazhab Hanbali untuk aku terus semayang bersama imam. Nampak? Tu kalau guna cerita tu dalam bab kefanatikan mazhab sedap tu. Kan? To switch to another mazhab in some circumstances. Memang best guna cerita tu lah. Siapa yang disokong ayat Quran, hadis Nabi apa gitu. Tapi tu bab lain. Tu bab ta'assubul mazhabi. Sebab ta'assub mazhab. Baik. Nak berhenti ni. Habis ni tu. Makruh istinja dengan tangan kanan mana jika kita tidak mubasyaratun najasah. Tidak sentuh najis. Adapun kalau kita sentuh najis, diharamkan oleh sebagian ulama dan dikatakan ijma'. Saya tak pastilah betul atau tidak ijma', tapi sebaik-baiknya elakkan. Kalau dengan air jangan guna tangan kanan sama sekali. Tapi selain air jangan guna tangan kanan, tapi kalau terguna dia tidak makruh. Dia tidak haram, hanya makruh saja ya. Makruh di tempat mandi, itu memang hadis Abdullah ibnu Abi Aufa, bukan Abdullah bin Mughaffal. Dalam Sunan Abi Daud, Nabi melarang, nahan Nabi aistahimar rajul fi mustahammihi faqala inna ammatal waswasi minhu. Nabi larang kita kencing di tempat mandi. Dan Nabi kata waswas datang sebagai besar waswas, Nabi kata datang daripada perbuatan itu. Jadi jangan kencing di tempat mandi, tapi tidak haram as long as najis itu tak kena badan kita lah mana kita kencing. Kadang-kadang kita ni perangai juga kan. Pasal kat tempat mandi tu kan ada lubang. Malas nak pergi tandas, alamat ni kencing kat situ lah. Betul-betul kencing kat lubang tu lah. Jangan kencing sepah pula sebab bila kita mandi. Jadi kencing tadi tidak aman untuk kena kita bila kita mandi. Takut kita mandi pun tak bersih, najis dia berada di badan kita dalam keadaan kita tidak tahu. Itu yang ada hubung kait dengan najis dengan hadis Ibnu Abbas yang saya baca tu. Marran Nabi bi qabrain. Kan? Ada Sahih Muslim. Nabi lalu di dua kubur. Fasami'a sawta insanaini yu'azzaban. Nabi dengar dua suara sedang diazab. Ada dua kubur Nabi lalu, ada dua orang tu sedang diazab. Nabi pun kata innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabirin amma ahduhuma la yastatiru min baulihi wa amma al-akhar kana yamshi bin namimah. Nabi lalu di dua kuburan, kemudian kubur itu Nabi terdengar suara dua orang diazab. Dua orang tu kena azab. Nabi kata dia diazab dan dia tidaklah diazab pada perkara yang dia rasa besar, sedangkan di sisi Allah Taala besar. Apa dia? Pertama, dia tidak membebaskan diri daripada kencing. Mana dia tidak berjaga-jaga. Air kencing kena baju dia, kena kaki dia, dah seumpama. Sebab itu kita bila kencing kena elak air kencing jangan kena badan atau pakaian kita. Yang kedua, dia kana yamshi bin namimah. Dia suka menghasut. An-namimah ni lebih teruk daripada al-ghaibah. Ghaibah ni dia mengumpat, ini dia menghasut. As-sa'yu baina ta'ifatain ala wajhil ifsad. Tu pentakrifan dia. Mana kata dia memperlagakan antara dua pihak. Namimah lah tu. Menghasutlah sana cerita kan. Dan apa Nabi buat? Fada'an Nabi fada'a Rasulullah fada'a Rasulullah bi'asibin ratbin fashaqqa bisnatain fagharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan faqala la'allahu ay khaffaf anhuma ma lam yaybisa. Apa Nabi buat? Nabi minta sahabat dia buat mari dua pelepah tamar yang basah. Nabi pecahkan dua, Nabi tanam di atas satu kubur satu bahagian, Nabi tanam di atas satu kubur yang lain satu bahagian, dan Nabi berkata mudah-mudahan kedua-duanya akan diringankan azabnya selagi mana dia tidak kering. Itu yang kubur kita duduk tanam macam-macam pokok tu. Daripada hadis tu lah. Kan? Pokok bunga kali kuning lah, pokok bunga kali putih lah. Kan? Dan hadis ni juga dijadikan alasan lah oleh sebagian ulama yang mengharuskan bacaan Al-Quran dan juga zikir kepada si mati. Kerana kalaulah pokok itu atau dahan itu boleh bermanfaat kepada orang yang mati, apatah lagi zikir dan bacaan Quran kepada mereka. Dia menggunakan qiyas dalam hal itu. Jadi dia mengharuskan. Kerana sebenarnya tidak ada hadis
yang sahih dalam hal berkenaan. Jadi terpaksalah guna kias umpama itu. Baik. Bab tu nanti kita bincang babul janaiz, kitabul janaiz, kitab jenazah. Lalu taharah sebelah bab kan, bab air, bab najis, bab bekas-bekas makanan, bab qada hajat. Ni kita baru bab yang ketiga ni. Lepas tu pergi lagi bab wudu, bab tayammum, bab al-mashu ala al-khuffain. Pergi bab macam-macam, ada sebelah bab sampai haid dan nifas. Sebelah bab masuk bab semayang pula. Semayang ada 7-8 bab pula situ, campur dengan taharah dah 10-20 bab. Ujung-ujung lepas tu baru kita masuk kitabul janaiz. Kitab jenazah. Kan? Kitab jenazah ada 5 bab pula. Bab mukaddimah kematian. Lepas tu pergi bab memandikan, mengkapankan, mensolatkan, mengkebumikan. Ujung tu bab takziah. Ada 5-6 bab dalam kitabul janaiz, kitab jenazah. Ujung tu ada bab takziah. Masa tu dibincangkan ada boleh atau tidak membaca Quran atau berzikir kalau dah mati. Makna sebelah bab kitab taharah 7 atau 8 bab kitab semayang, baru masuk bab jenazah, kitab jenazah. Ujung kitab jenazah 5 bab tu baru masuk bab ni. Tak tahulah mungkin 10-15 tahun lagi kot baru kita sampai kot. Dah baru duduk bab ketiga daripada kitab taharah. Nak perhabis sebelah. Masuk kitab semayang nak perhabis pula 7-8. Masuk kitab jenazah nak perhabis pula 5. Kan? Mungkin lagi 15 tahun lah. Kok masa tu saya dah pindah dah kot, tak duduk sini dah. Ustaz lain bagi sambung. Tapi boleh lah nak selit-selit macam tu kan. Atau tuan-tuan ada pertanyaan boleh lah. Tak jadi syarat kita nak tunggu bab tu baru kita nak tanya atau kita nak faham. Ada isu-isu semasa yang tuan-tuan tak faham, tuan-tuan boleh tanya. Habis bab makruh tu. Kan? Kemudian akhir sekali, sunnah juga salah satu hukum taklifi. Itulah perkara yang amat-amat digalakkan. Tapi jika kita melakukannya tidaklah menjadi kesalahan. Cuma dimakruhkanlah oleh majoriti para ulama meninggalkan sunnah Nabi SAW dalam hal-hal yang tidak diwajibkan. Ada benda dia tidak diwajibkan. Tapi bila kita tahu Nabi ada melakukannya, amat-amat digalakkan kita melakukannya. Tapi tidaklah haram sama sekali. Melainkan jika kita sentiasa meninggalkannya, barulah dijadikan makruh oleh majoriti para ulama. Baik. Ada 3-4 benda yang sunnah lah ya. Saya ingat boleh stop. Nak teruskan lagi ya? Stop lah ya. Ada soalan? Any question? Mak Saleh kata lah. Aku nak tanya apa-apa. Bismillah. Tak ada soalan Jadi setakat itu dulu untuk kuliah kita malam ni. InsyaAllah ta'ala tengok nak buat habis satu bab pun makan 2-3 kuliah. Ni untung 2 kali sebulan kat sini. Kalau sekali sebulan duk bab air lagi tak habis-habis lagi tu. Aku liqauli hadza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.